Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Alia Atika daripada Politeknik Tun Syed Nasir ingin menyampaikan sebuah cerpen berjudul Aika dan Buku Misteri. Dalam sebuah rumah, tinggal sepasang suami isteri dengan seorang anak bernama Aika. Aika ini, dia sangat nakal dan jarang mendengar nasihat ibu bapanya. Suatu ketika, semasa ibu ayahnya sibuk bekerja, Aika dengan keras kepalanya memasuki sebuah bilik bacaan yang selama ini dilarang olehnya untuk dimasuki. Para penonton agaknya, kenapa ibu bapa Aika melarangnya untuk memasuki bilik bacaan tersebut? Kita mesti tertanya-tanya, kan? Kenapa bilik itu adalah tempat larangan baginya? Maka Aika pun melangkahkan kakinya masuk dengan penuh teruja. Dia berkata, "Yeay, akhirnya!" Lalu memasang suis lampu untuk melihat ke dalam bilik bacaan tersebut. Setelah itu, ternyata bilik bacaan itu penuh dengan bahan ilmiah semata-mata. Dia lalu berasa bosan dan ingin balik semula ke bilik tidurnya. Akan tetapi, sebuah buku berjudul fantasi dari atas almari yang tinggi tiba-tiba sahaja jatuh ke atas kepalanya dan dia berkata, "Aduh, bagaimana buku ini boleh jatuh dengan sendirinya? Takkanlah angin, kan?" Katanya sambil menggosok kepala. Selepas itu, semasa Aika ingin mengutip buku tersebut, dia melihat buku itu bercahaya yang menyebabkan dia tertarik kepada buku tersebut. Lalu dia ambil dan bawa ke bilik tidurnya. Setelah sampai ke bilik, dia menghempaskan dirinya ke katil lalu membuka buku misteri tersebut. Akan tetapi, muka surat pertamanya kosong. Kedua juga kosong. Ketiga dan sehinggalah muka surat kelima, ianya kosong. Aika berasa hairan. Kenapa buku ini kosong Bukankah buku ini adalah sebuah buku cerita? Tetapi dengan kedegilannya, tanpa berputus asa dia tetap menyelak muka surat seterusnya. Setelah menyelak muka surat seterusnya, tiba-tiba ada satu muka surat yang tertulis, "Kamu memang degil, kan? Ya atau tidak?" Aika tertawa. Dia menjawab, "Ya." Lalu buku tersebut terapung secara tiba-tiba dan terselak dengan sendirinya. Cahaya terang menyala dengan bersinar sehingga menyebabkan Aika tenggelam ke dalam cahaya tersebut. Matanya turut perlahan-lahan tertutup. Selepas itu, satu suara misteri tiba-tiba sahaja memanggil nama Aika dengan suara yang menyeramkan. "Aika, Aika, Aika." Aika lalu tersedar dan perlahan-lahan membuka matanya dan terkejut. Dia dapati bahawa dirinya terapung, kakinya tidak berada di daratan juga. Persekitarannya diselubungi oleh cahaya putih. Aika berasa hairan, lalu bertanya, "Saya di mana? Suara siapakah itu tadi?" Kemudian suara itu berkata lagi, "Kau tak perlu baca apa yang kau tak perlu. Kau perlu mendengar nasihat yang dikatakan. Sekarang, bayangkanlah apa yang kamu inginkan." Aika tersenyum riang, lalu mengatakan, "Seriuslah? Menarik ni." Dia lantas membayangkan dirinya menjadi Cinderella.
Lalu tiba-tiba badannya diserap ke satu portal. Setelah itu, dia terbangun apabila terdengar seorang wanita menengkingnya supaya bangun. "Hei, Aika! Oi, Aika! Bangunlah budak pemalas!" Tubuhnya digoyang ganas sehingga Aika yang baru sedar itu takut akan wanita tersebut. Kemudian Aika menepis tangan wanita itu yang berada. Kemudian Aika menepis tangan wanita itu. Tangan wanita itu berada di bahunya, lalu ditepisnya. Setelah itu, Aika bertanya dengan nada yang agak tinggi, "Kau ni siapa? Suka hati sahaja berbuat begitu sama saya." Kepada saya, Aika ditampar. Lalu wanita itu berkata, "Ha, melawan lagi? Melawan?" Setelah itu Aika ditendang-tendang sehingga menangis berkata, "Aduh, hentikan, kamu ni siapa?" Wanita ala-ala datin itu mencekak pinggang dan membulatkan matanya. Aika terbungkam lalu menundukkan kepalanya dan sekali lagi dia bertanya dengan gagap, "Siapakah kamu?" Lalu bertanya dengan gagap, "Siapakah kamu?" Setelah itu wanita itu mendekatinya, lalu mengusap rambut Aika. Tetapi perlahan-lahan menarik rambut Aika dengan kuat dan berkata, "Kau tak kenal aku?" Selepas itu ditariknya lagi. Aika menjerit, "Ah, sakit!" Wanita tersebut ketawa dan berkata, "Aku mati di kau lah bodoh. Kau jangan nak buat lupa Sekarang kau bangun." Setelah itu, wanita itu memulas telinga Aika. Aika berdiri dan menjerit kesakitan. "Ah!" Lalu wanita itu memaksanya pergi basuh baju dan menolak Aika jatuh ke longgokan baju kotor. Aika menangis teresak-esak. Rasanya, korang tahu tak Aika berada di mana? Korang tahu? Ya, betul. Aika berada di dalam alam yang lain yang dia telah bayangkan. Setelah itu, Aika menangis memanggil ibunya. "Ibu! Ibu! Aika nak balik. Aika menyesal, Ibu." Tiba-tiba, dua orang budak ketawakan Aika dan mengejeknya. "Apalah nasib orang yang tak ada ibu ni kan? Kesian Alah, kesian," kata seorang perempuan yang berbaju kebaya ungu itu. Selepas itu, perempuan berbaju kebaya merah pula menunding kepala Aika beberapa kali sambil berkata, "Kau ni, Aika, memang tak sedar diri." Hei. Tubir mata Aika berair semula. Kemudian perempuan berbaju ungu itu memanggil, "Kak, marilah. Kesian mak tunggu kita tu. Tak payah layan anak yatim ni." Setelah daripada itu, mereka berdua pergi dengan ketawa jahat. Aika menangis lagi dan perasaan bercampur baurnya itu menyebabkan dia lebih menyesal atas perbuatannya. Setelah berjam menangis, dia semangatkan dirinya itu agar terus hidup kerana dia menjangka ini hanyalah sebuah mimpi. Tetapi sebenarnya semua ini adalah di sebaliknya.
2 tahun kemudian, dia terseksa, dicaci maki, seperti tiada harga diri. Dia diperlakukan seperti hamba. Dulu bahagia, disayangi, dimanjai, tetapi kini hanyalah sebuah memori. Aika mencuci pakaian dengan penuh linangan air matanya. Matanya turut sembab kerana asyik menangis merindui keluarganya. Mukanya juga kelihatan sangat pucat dan tersiksa. Semasa Aika merenung langit, Aika menjerit dan berkata, "Sesiapa? Keluarkanlah aku dari dunia ni. Ini bukanlah dunia asal aku. Aku menyesal. Aku rindu keluarga. Aku kesal." Lalu, langit tiba-tiba menjadi gelap gerhana. Lalu, langit menjadi gelap. Gerhana matahari muncul. Lalu, Aika terdengar suara yang agak dikenalinya. Suara itu ketawa. Suara itu ketawa ya, tuan-tuan. Akhirnya kau menyesal ya. Tetapi apa boleh buat? Nasi telah menjadi bubur. Tinggallah kau di sini selamanya. Padan muka kau. Suara itu tidak lama hilang dan Aika terkejut serta teriak, "Tidak! Tidak! Datang sini semula! Tidak! Tidak! Tidak!" Suara itu pergi. Ia tidak kembali. Dan begitulah kisah Aika dan buku misteri berakhir. Terima kasih kerana mendengar cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.